alam yang diungkapkan oleh insan-insan pilihan yang mendapat warisan dari Nabi SAW. Sudah pasti mereka ialah golongan yang disebut dengan ulama dan hukama. Kerana begitulah tugas seseorang ulama dan seorang hukama. Mereka masih meneruskan mengungkap hikmah sekalipun Nabi sudah pun wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sebut di dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, huwa alladhi ayat-ayatnya wa yuzakkihim, dan dia turut mendidik mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan ia mengajarkan mereka itu Al-Quran dan hikmah. Maka tuan-tuan, itulah tugas seorang Rasul, membacakan ayat Quran kepada umatnya, mengajarkan mereka panduan dalam kehidupan melalui kitab yang diturunkan, dan mengajar mereka itu hikmah. Maka hadis-hadis Rasulullah SAW itu termasuk di dalam makna hikmah. Kalau seorang Rasul yang dituturkan ialah hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Allah sebut wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidaklah ia menuturkan sesuatu mengikut hawanya, tetapi ia menuturkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada satu patah perkataan Nabi daripada keinginan yang Nabi nak kata, tapi yang diungkapkan oleh Nabi ialah kalam-kalam yang diizin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi perkatakan. Maka begitulah seorang ulama. Mereka tidak menuturkan daripada nafsu mereka, bahkan mereka menuturkan ilham dan hikmah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka katakan. Muslimin dan muslim yang dirahmati Allah sekalian, sebagai contoh, mungkin ada orang bertanya, Jibril Nabi wafat, tak ada kerja apa dah. Tuan-tuan, Jibril ni dia ada dua kerja dah. Yang pertama menurunkan wahyu, yang kedua menurunkan bala. Hari ni belum pernah berhenti bala ni. Hari-hari saya tengok dalam berita online, gempa bumi di sana, gempa bumi di sini. Jadi semua tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ialah bala yang diturunkan daripada jabatan yang dijaga oleh Jibril, iaitu menurunkan bala. Negeri ni hutan terbakar, negeri ni tsunami, negara ni gempa bumi, negara ni macam-macam. Semua tu ialah kerja malaikat Jibril dan juga jabatan yang dipegang oleh dia. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerja Jibril juga ialah menurunkan ilham. Selepas daripada Nabi wafat, maka putuslah wahyu, tapi ilham tidak pernah putus. Seseorang ulama dan tok guru bila mana dia sampaikan sesuatu pengajaran, maka dia sebenarnya didamping oleh jabatan kejibrilan yang menurunkan ilham demi ilham untuk ia mengungkapkan kata-kata, untuk dia mengungkapkan hikmah, seumpama seperti hujan yang turun menyuburkan bumi
Begitulah hikmah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuburkan hati-hati manusia. Kalau kita mengaji bab hikmah ni, di sana ada berpuluh kitab hikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ada kitab hikmah disebut dengan kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada kitab hikmah Abi Madian dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan cakapan-cakapan mereka itu, bila kita dengar kata-kata amboi, sedapnya. Sebab dia bercakap dengan cakapan hikmah. Kita pun panggil kata-kata hikmat. Macam mana boleh keluar kata-kata hikmah? Kata-kata hikmah dia keluar daripada orang yang mengajar tidak ada kepentingan dunia. Kata-kata hikmah dia keluar daripada orang yang belajar tidak ada kepentingan dunia. Itu ya syarat dia. Setiap orang yang belajar, setiap orang yang mengajar tidak ada kepentingan dunia, maka kalam-kalamnya hikmah. Bukan mesti dia orang Arab, dia orang Melayu macam kita. Masalah Sayyidina Muhammad cakap bahasa Malaysia, tapi kita boleh lekat dalam hati dan beringat, dan kita ingat kalam itu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun, bahkan seumur hidup kita. Itu hikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang guru saya ingat sampai hari ini, satu kalam dia diungkapkan, biasa ya. Kita hidup ni, kata dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allah redha pada kita, kita mati pun tak apa, kita hidup pun tak apa, melekat sampai hari ni, tak hilang-hilang. Kalau Allah redha pada kita, masalah sayyidina Muhammad, kita hidup pun tak apa, kita mati pun tak apa. Itu kalam hikmah. Dan pagi ini saya nak bawa diri saya dan kita semua untuk tengok dan merenung hikmah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak hikmah yang saya jumpa, tapi hak ni yang paling saya ingat. Ungkapan itu ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, innama yatafawatul qaum bil himam la bis-su'ar. Kata ulama, kata al-hikmah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak sama di antara kaum dan kaum itu ialah dengan himmah, bukan dengan rupa. Rupa ni tengok orang Jepun pendek-pendek, tengok orang putih tinggi-tinggi. Salah sayyidina Muhammad. Tengok orang Turki badan sadu-sadu. Sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, bangsa-bangsa yang maju dan hebat dalam dunia bukan sebab rupa, bukan sebab badan besar, bukan sebab badan sadu, tidak, tapi bil himam, tapi dengan sebab himmah. Apa itu himmah? Contoh, siapa orang Malaysia masalah Sayyidina Muhammad yang mencatat rekod menawan Everest? Siapa dia? Mereka tak ikuti perkembangan. Salah seorang namanya Muhammad Al-Muqarrabin. Nama pun hebat, Ustaz. Muhammad Al-Muqarrabin. Al-Muqarrabin iaitu orang-orang yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Muqarrabin. Muqarrabin, orang-orang yang didekatkan diri mereka kepada Allah. Inilah insan yang Tuhan pilih untuk menawan Everest. Orang Malaysia, warga Malaysia yang menawan Everest. Sebenarnya Tuhan bukan mencipta ataupun mentakdirkan yang berlaku ini sia-sia. Bukan sia-sia, tapi Tuhan nak beritahu kata perjalanan pada Allah itu adalah seumpama mendaki gunung yang tinggi. Salah Sayyidina Muhammad. Itulah orang-orang muqarrabin. Itulah orang-orang yang mereka itu Allah dekatkan mereka kepada dia.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salah Sayyidina Muhammad. Belum kena balu orang daki ya. Tak mudah. Salah Sayyidina Muhammad. Mendaki gunung ni tak mudah. Kalau kita punya himmah tak kuat, himmah ni dalaman hati kita. Kalau dalaman hati kita tak kuat, sampai di separuh perjalanan rasa menyesal, pasal pala aku pipi naik gunung ni. Macam nak patah balik. Silap. Ni kalau kita tidak ada himmah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya pernah mendaki Bukit Tursina. Waktu tu muda, tak kahwin. Kahwin umur 24. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Dalam perjalanan mendaki gunung ataupun Bukit Tursina, tak ada Tursina. Pernah dengar? Bukit Tursina tempat Nabi Allah Musa bermunajat dengan Allah. Atas bah tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pihak penganjur kata, hari ini kita akan buat satu perlawanan mendaki Bukit Tursina. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi semua orang bersedia. Turun bah tu, habuan orang duduk dekat pintu. Turun bah, langsung dipecutnya. Saya duduk belakang sekali. Terlepas dah lah. Dapat kat depa. Tapi hati ni ada himmah. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, nak mendaki gunung ni dia bukan boleh caca merba, dia bukan boleh ikut suka. Dia ada track dia. Orang dah buat track lah. Tuan-tuan, saudara Sayyidina Muhammad, mereka ni akhirnya turun. Dia ingat Tursina tu terus kot. Tursina ni dia lereng-lereng, dia duduk di belakang bukit. Tuan-tuan, saudara Sayyidina, akhirnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah mereka pakat pecut dah, tak apalah bagi kat mereka. Tapi rupa-rupanya dalam duduk mendaki-daki tu, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, tiba-tiba semua kena bawa lampu suluh. Tiba-tiba dengar daripada atas gunung, salah jalan silap. Saya ikut trek. Mereka ragah naik terus macam tu. Tahu ragah ni, baca orang Sabah pula, bahasa Kedah pula ni. Mereka mendaki terus masalah Sayyidina Muhammad. Mereka tak ikut trek. Kalau terus daki tu bukan Tursina, gunung apa tak tahu. Akhirnya subhanallah, saya ikut trek. Mereka salah. Peluang aku. Akhirnya saya pun bergelut. Salah saya. Tuan-tuan, akhirnya saya duduk paling depan. Mereka duduk turun lagi, kita dah pirah. Dalam jalan-jalan masalah Sayyidina Muhammad. Rupanya ada seorang lagi yang terlebih dulu di depan saya. Masalah Sayyidina Muhammad. Ada lagi seorang kawan saya namanya Imran, orang Pahang. Jadi saya pun tak apalah, masalah saya naik jalan dulu. Jalan tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba dia kata, sorban anak mana? Sorban dia jatuh. Dia kata, dia tunggu mana? Lati kata, tak pasal. Mana boleh tunggu aku nak dapat nombor 1. Akhirnya tuan-tuan, saya pun pecut masalah Sayyidina Muhammad. Last kali di kemuncak tuan-tuan, dia bertangga. Tu kata di atas yang paling mencabar, macam tu bertangga. Bila kena kita dah pulun dah masalah Sayyidina Muhammad, bila sampai ke puncak tu, tangga angkat kaki tak mampu dah, nak langkah tak mampu dah, melainkan angkat Ustaz, angkat kaki, mujur tak keren. Sampai di atas, seorang Islam pun tak ada, yang ada orang putih. Lepas orang putih ni awal lagi.
Orang Kedah kata tidur berkapak. Waktu itu rasa besarnya kebesaran Tuhan, di mana Allah sampaikan ke kemuncak yang berkat. Ketika tu apa yang saya rasa di atas rasa-rasa ni, ketika itu rasa kebesaran Tuhan. Ketika tu tak kerti nak buat apa, melainkan saya azan. Lama lepas tu baru sampai depa tu Imran hak hilang sobat tu. Tak ada Sayyidina Muhammad. Tu sejarah. Masa nombor 1 Azrul ni daki Gunung Turusina ni. Lepas tu tak larat lah, kahwin-kahwin tak larat lah. Waktu tu muda, kuat. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya lepas tu faham. Hei, bukan mudah ni. Bila kita mendaki separuh perjalanan, rasa pasal apa lah, pasal teruk lah. Ni rasa selepas saya pergi pula mendaki, lepas kahwin pergi pula. Tu rasa waktu muda kuat, waktu kahwin kita berumur sikit dah, tak larat dah. Tuan-tuan, begitulah perjalanan pada Tuhan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah untuk mendapatkan kami, pasti dia akan dapat kami. Tuhan letakkan orang yang nak dapat dia, dengan Tuhan istilahkan orang-orang yang bermujahadah, berjihad untuk mendapat kami. Makna apa? Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kami, pasti dia akan dapat kami, kata Allah. Teruk nak dapat Tuhan, teruk. Nak jadi muqarrabin bukan dia mudah. Dia kena jadi muqarribin dulu. Kalau mengajar Arab, muqarribin orang yang mendekatkan diri pada Allah. Muqarrabin orang yang Allah dekatkan orang itu pada dia. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad bukan dia mudah. Pasal apa? Sebab kita kena berlawan, kena Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kena berdepan dengan iblis. Seumpama seperti ini, Allah buat nafsu, Allah buat dunia, Allah buat iblis, Allah buat syaitan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seolah-olah bahasa isyaratnya, hampa ndak aku, hampa lawan tu dulu. Hampa menang dengan semua tu, hampa dapat aku. Tu umpama. Tak mudah. Nafsu paling payah, sebab dia ialah kita sendiri. Kita sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jom pergi kuliah. Jom dulu. Jomlah. Pergilah dulu. Pasal apa tak mau pergi tu? Pasal apa malas pergi tu? Lebih baik duduk rumah relax daripada pergi kuliah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi orang-orang yang walaupun malas tetap bangkit kepada Allah, dia akan dapat Allah. Mungkin kita dalam perjalanan pada Allah beribu kali rebah, tapi beribu kali bangkit. Akhirnya dapat tak Tuhan? Dapat. Semua orang yang menjadi awliya sebab mereka telah berjuang melawan hawa nafsu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba tengok wali-wali. Kalau Pak Sumit saja di Kedah tu, almarhum, waktu mana saya mula-mula jumpa dia, dia kata dulu Pak Su baca 3 hari sekali khatam Quran. Lah ni tak larat dah, lah 5 hari sekali ya. 5 hari sekali saja. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Berarti sehari dia baca 6 juzuk. Dulu dia baca sehari 10 juzuk. 3 hari khatam Quran. Malah ada nafsu nak buat baik? Malah. Malah ada nafsu nak buat ibadat? Malas. Tapi berjuang juga buat baik sampai nafsu dapat dikalahkan. Ketika itu mampulah kita melakukan kebaikan. Seseorang awliya mayang tahajud 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 20 rakaat. Satu malam 20 rakaat. Bagi contoh, kita mayang tarawih pun 8 rakaat pun bergagah nak sampai.
Dalam hati kata, aku lapar ni bulan ni. Ada yang nak kata, nak buat 20. Masalah Sayyidina Muhammad. Tapi ramai 8, tengok orang keluar. Pasal apa? Nafsu kata keluar. Sedangkan keluar bukan buat apa-apa, isap rokok pun. Selepas keluar tu bukan apa-apa, sembang je, duduk tengok handset je. Lebih baik duduk dalam masjid daripada duduk luar. Dalam masjid dapat pahala i'tikaf, luar dapat apa? Tuan-tuan dapat asap. Maka tuan-tuan, nafsu tu tak payahlah bang, tosahlah bang. Soalan Sayyidina Muhammad. Nak bangkit tahajud pukul 4.30 je. 5 suku. Soalan Sayyidina Muhammad subuh. Tuan-tuan, tapi payah tu. Ada seorang kawan saya tu semangat nak bangkit tahajud ni. Belajar nak bangkit tahajud. Handset dia lagu hak sedap lagi lah. Bila lagu hak sedap tu bunyi pukul 4.30 pagi, dia kata sedap sangat pula, macam duk kipas dia pula. Akhirnya masuk waktu subuh. Lepas tu dia kata tak boleh rupanya lagu hak sedap-sedap ni, macam kipas. Akhirnya masalah Sayyidina buat lagu hak kasar. Lagu apa tu, gom 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 gom. Sakit telinga pula, makin tutup juga. Lalu dia kata kut dekat telinga sangat kot. Masalah Sayyidina Muhammad. Dia ambil handset dia, tak ada telinga. Handset bini duduk di ujung kaki. Set pukul 4.30. Nak bangkit tahajud. Tak bangkit juga, bangkit tutup juga ujung telinga. Ujung kaki pun tutup juga. Dia kata sebab dekat sangat kot, telinga pun dekat, kaki pun dekat. Beli jam loceng. Jam loceng tak atas mari. Soalan Sayyidina Muhammad. Bila time tu hak atas berbunyi kering, ni pun bunyi. Hak di ujung telinga, ujung kaki pun bunyi. Bangkit tutup semua. Payah nak bangkit tahajud. Pasal apa? Nafsu kata, abang, tidurlah bang. Tidur sikit dia kata, dia bagi arahan pula. Sikit lagi. Sikit ke bang, sikit lagi. Okey, sikit lagi. Akhir sekali sikit apa? Masuk tu subuh lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis tahajud. Tu nak kata payahnya nak lawan nafsu. Syaitan lagi duk goda hari-hari sepanjang masa, duk masuk dalam dada, dalam hati kita. Masalah Sayyidina Muhammad ajak buat jahat. Jom pergi karaoke, jom pergi buat apa. Tapi oleh kerana kita ni orang beriman, tuan-tuan, dia memang teragak-agak nak pergi tak pergi. Kalau orang beriman dia ada tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila nak ajak buat jahat, dia memang teragak nak pergi tak pergi. Tapi kadang-kadang kuat tarikan syaitan dia kata, tarikan syaitan tu kuat, akhirnya kita pun pergi buat mentek tak. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad tu tak kira lagi dunia. Tuan-tuan, cukup kita kata dulu soalan Sayyidina Muhammad tak ada kereta, hari ni beli kereta. Dulu kita kata nak pergi masjid, kalau hujan tak boleh pergi, naik motor, beli kereta. Soalan Sayyidina Muhammad, beli kereta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada hari basuh kereta, bila basuh kereta, tengok pokok hujan, bendung lah Musa. Nak hujan apa? Tengok hujan, tak pergi juga. Pasal apa? Kereta baru basuh. Tu dunia. Sayang ke dunia. Dalam Quran banyak ayat yang Tuhan sebut tentang infak. Banyak ayat yang Tuhan suruh kita menyumbang ke jalan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi bila mana tawaran Tuhan tumai, kita nak bagi teragak-agak, nak bagi tak bagi. Hari Jumaat orang Sabah bagi duit dalam tabung berapa ringgit? Hari Jumaat orang Sabah tabung berjalan kan?
Tak ada. Oh, tak ada sini. Oh, di luar no. Oh, di luar no ada lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Okey, tak apa. Hari Jumaat, tuan-tuan bubuh tak di tabung masjid? Bubuh, alhamdulillah. Bubuh berapa ringgit? Nuh, dari zaman budak-budak bubuh RM1 dulu bunyi. Lah tak bunyi, tapi RM1 juga. Masalah Sayyidina Muhammad. Barang dah naik 10 kali lah, tapi sedekah RM1 juga. Patut tak? Pasal apa tak bagi? Berkira-kira dengan Allah. Sedangkan nak bagi kat Tuhan tu. Sedangkan hari-hari ada slab Tuhan bagi makan. Pagi ada makan, tengah hari ada makan, petang ada makan, malam ada makan. Tu Tuhan support sehari 4 kali. Kalau makan 4 kali. Soalan sama. Tapi nak bagi kat Tuhan, alah RM1 pada tak? Kalau sehari RM5, kalau sekali makan RM5, 5 kali 4, RM20 tu. Tapi bagi kat Tuhan RM1. Tak pada. Nak balas kat Tuhan tak pada. Pasal apa tak bagi? Kalau aku bagi, habis duitku. Siapa kata? Asyaikum wa fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syaitan menjanjikan kamu, asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan kamu dengan kefakiran wal fahsya dan kejahatan. Kalau kamu bagi, habis duit kamu. Tu syaitan kata. Sedangkan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan Allah menjanjikan kamu dengan maghfiratan, keampunan. Kalau hampa bagi, hampa diampun Tuhan. Wa fadla, kurniaan. Kalau hampa bagi 1, aku bagi kat hampa 10. Sebab man ja'a bil hasanati falahu bi asyri amsalha. Siapa bagi 1, Allah bagi 10. Tu Allah janji. Mana betul janji Allah dengan janji syaitan? Janji Allah. Tapi pasal apa ikut syaitan? Satu orang anak murid saya, dia hidup dia murah rezeki. Saya pun tanya, entah amal apa murah rezeki? Ustaz bagi amalan. Saya tu ustaz bagi amalan apa? Saya dulu waktu saya mengajar, saya kata kat mereka, kamu soalan saya hari Jumaat, waktu nak buh dalam tabung, buh duit yang paling besar sekali. Kalau dalam doa soalan saya Muhammad ada 50 lah buh dalam tabung. Kalau dalam dompet ada 100 lah bulan tabung. Masalah Sayyidina Muhammad. Buat 40 Jumaat. Berani buat. Masalah Sayyidina Muhammad. Ada seorang tu dia meninggal. Bila dengar saya beritahu macam tu, masalah Sayyidina Muhammad semangat nak buat. Tapi setiap hari Khamis mesti masuk 100. Faham tak? Dia duk harap 50 ya. Tengok-tengok 100. Ujian tak? Nak kena buh 100. Allah nak kena buh 100. Tuan-tuan, buh 100 Allah bagi 1000. Buh RM10 Allah bagi 100. Tu janji Allah. Sebab tu orang yang bersedekah tak pernah miskin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak sedekah itulah yang miskin. Duit berbilion. Duit berbilion. Lepas tu kena masuk mahkamah. Kena bayar. Habis. Pasal apa Tuhan kuat? Pasal apa Tuhan tarik? Hang tak pernah bagi. Hang sayang duit hang. Sedangkan orang minta tu, buat masjid, buat surau, tahfiz. Kalau mereka support tahfiz seluruh Malaysia pun tuan-tuan, tak kurang duit. Mati hidup balik pun tak kurang duit tu.
Kalau mereka belanja sehari 1,000 soalan Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, 100 tahun pun tak habis lagi duit dia. Anda faham tak? Miskin sebab tak infak. Tapi kalau kita infak, tak akan kurang duit kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, susah tak nak jadi baik? Susah. Kena berlawan, kena mujahadah nak jadi baik. Allahu Akbar. Tapi kalau kita nak jadi baik dengan semangat, ada hari boleh buat, ada hari tak boleh buat pula. Hari boleh buat, alhamdulillah. Pasal apa kata alhamdulillah, dapat pahala. Hari tak boleh buat, bahkan buat benda yang tak elok, jadi apa? Dosa. Kata apa pula? Astaghfirullahaladzim. Tuan-tuan, macam itulah silih berganti. Ada hari boleh buat, ada hari tidak. Berapa hari kena buat? Kena buat seumur hidup. Selagi tak mati, selagi itu kena buat baik. Akhirnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dapatlah dia buat baik. Akhirnya jadi orang baik. Bila dia orang baik, tuan-tuan, siapa yang bagi kita jadi baik? Allah. Tapi kita kena berjuang nak untuk jadi baik. Kena. Sebab itu, tuan-tuan, seseorang untuk mendapat kedudukan yang tinggi bukan dengan sebab rupa parasnya, tapi semangatnya untuk mendapat. Sebab itu kata ulama, innama yatafawatul qaum bil himam la bis suwar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sesuatu kaum ataupun seseorang itu mendapat kelebihan dengan sebab himmah. Orang menega daripada bawah, dia menega sampai dia berjaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lah dia kata, apa ingat mudah ke nak berjaya? Susah. Tengok orang biasa ya, masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan pernah tengok tak jutawan sampah? Pernah baca jutawan sampah? Orang Kelantan nak pergi beli roti canai pun naik heli. Kita naik motor ya, dia naik heli. Masalah Sayyidina Muhammad. Tengok orang biasa ya, tapi jutawan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu, tuan-tuan, Tuhan tak kira siapa kita, rupa parahan macam mana, Allah tak kira. Tapi yang Allah kira hati kita. Sebab itu Nabi sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tuhan tak tengok rupa parah kamu, tapi Tuhan tengok hati kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Main masjid ni susah dah, saya nak tanya. Susah main masjid. Kadang-kadang jiran masjid pun tak main masjid. Susah. Kadang-kadang nak main masjid 3 kilo boleh main. Sedang kita kata dia main jom, tuan-tuan, dia boleh main, tak dekat boleh main. Pasal apa? Pertempuran dengan nafsu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu Nabi sebut dalam hadisnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, idza ra'aita ar-rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kamu tengok seseorang itu dia berulang-alik rumahnya masjid, rumahnya masjid, rumahnya masjid, fashhadu lahu bil iman, persaksikan kekuatan dan kesempurnaan iman dia. Tuan-tuan, jadi kalau tengok orang duk berulang-alik masjid, rumah dia, masjid, rumah dia, tu iman dia sempurna. Bukan satu waktu, 5 waktu. Zuhur, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, tak pernah tinggal. Hujan pun main. Soalan Sayyidina Muhammad. Atau orang di kampung saya tu imam. Dia, tuan-tuan, dia tak ada kereta. Orang kampung, dia motor tapi tak pernah satu pun waktu dia tinggal. Sebab ada tu imam, dia hari Jumaat ya. Ni tu imam ni Jumaat dan waktu tak pernah tinggal. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau hujan dia pakai baju hujan, dia sokok plastik.
Kalau tak mai, orang tahu dah tak sihat buat Tok Imam. Orang singgah-singgah di rumah tak sihat. Kalau Tok Imam tak mai, orang singgah di rumah, Tok Imam tak sihat. Oh, sakit apa? Tapi kalau dia sihat, tak pernah tinggal masjid. Tentu dia mati. Dia sakit asar. Dia kata pada anak-anak dia, Rasulullah SAW, bawa ayah ke hospital. Bawa pergi hospital, asar esok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata pada isteri dia, sagi kalau abang mati, simpan lepas insya-Allah. Dia sakit tu asar. Dia kata sagi kalau abang tak ada, simpan lepas insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lepas-lepas dia kata tu, dia angkat takbir, Allahu akbar. Habis umur dah. Mati membesarkan Allah. Allahu akbar. Habis umur dah. Pasal apa? Sebab membesarkan Allah. Allah besarkan dia. Dan begitulah Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjanjikan kebaikan pada orang yang selalu berbuat baik pada dia. Satu orang, tuan-tuan, ni orang pelik. Dia mati pada hari Jumaat. Hari Jumaat, siapa-siapa mati pada malam ataupun hari Jumaat, dia tak kena siksa kubur. Orang tu disebut dengan mati syahid. Satu orang, tuan-tuan, jodoh dia lambat, umur 40 lebih baru kahwin. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas kahwin, pak mentua ni nak bawa berjalan lah, ziarah adik-beradik, sanak saudara. Dia bawa kereta Sallallahu alaihi Muhammad. Cuma pak mentua ni terlupa jalan masuk. Duk agak-agak jalan ni kan Sallallahu alaihi Muhammad. Bila jumpa jalan masuk, ayah tu terlambat beritahu, kena. Tak ada kena. Kepak steering. Akhirnya dia pun kepak steering. Tak tengok dah kereta belakang, akhirnya bam. Tuan-tuan, cadangnya nak hantar pak mentua dan hantar mak mentua isteri ke rumah saudara depa tu, lepas tu sekali nak pergi masjid bayar Jumaat. Tuan-tuan, dia mati kerja sebelum pergi bayar Jumaat, hari Jumaat. Saya pun heran, hebat Tuhan pilih hari Jumaat dia mati. Saya tanya mak mentua saya, dia amal apa? Rupanya dia ni, tuan-tuan, Muhammad sana Muhammad ada motor, ada kereta, tapi motor saja dia guna pergi kerja. Kereta tak pernah guna pergi kerja. Pelik. Kereta guna pergi mana? Pergi masjid. Habis kerja, lepas asar balik, rehat, Sayyidina Muhammad, dia atur masjid. Masjid ni, kalau ada masjid orang ada kuliah, dia ingat kuliah. Tak ada masjid, dia semayang, dia baca Quran. Masjid hanya pergi ke masjid, bawa kereta ke masjid. Dalam catatan dia, tuan-tuan, hampir 1000 masjid dia pergi. Tulis tu, pergi masjid mana. Tu Tuhan pilih. Makna apa, tuan-tuan? Maknanya masalah sana, Tuhan tengok hati dia betul dengan Tuhan. Maka tuan-tuan, mailah kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah Sayyidina Muhammad, siapa pun kita ada peluang untuk dipandang oleh Tuhan sebab kita ada hati. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, terima kasih pada Tuan Mursi, Ustaz Mak Malik, Tuan Imam dan seluruh ahli kuasa Masalah Sayyidina Muhammad kerana bersudi untuk terima saya pada pagi ini. Fajazakumullahu khairan katsira. Kalau terlepas pi ke Semenanjung, jemput ke Kedah, ziarah pondok kami di sana di Kuala Nerang, Kedah. Sallallahu alaihi fajazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan kita semua Allah izin untuk jumpa lagi. Amin. Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minkum.